Saya mempersilakan timbalan Pasca Samaran untuk menyampaikan kata-kata aluannya. Dipersilakan Yang Mulia Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pengurusi majlis, Ustaz Awang, yang berbahagia Ustaz Yuslaidi Desa, Pengarah Japeng, Jabatan Penerangan PAS Negeri Pahang, yang juga merupakan Setiausaha Penerangan PAS Negeri Pahang, Ahli Jabatan Kuasa dan Muda PAS Negeri, Tuan Haji Muhammad Noor bin Saleh, Pengarah Jentera Pilihan Raya Don Luit, rakan kita daripada DIP Srijaya, ahli-ahli jabatan kuasa, PAS kuasa yang turut hadir, ketua-ketua, ahli-ahli jabatan kuasa, PAS cawangan-cawangan dalam kelompok Don Luit, rakan-rakan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dihormati Allah. Pertamanya kita mengajakkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita diberi keizinan untuk sama-sama menghadiri insya-Allah program sebagaimana yang tercatat di belakang ni, program majlis perasmian Musyawarah Agung kelompok Don Luit insya-Allah. Don Luit ni tuan-tuan ada 12 cawangan sebenarnya. Dan insya-Allah Ustaz Nasaruddin akan hadir sebentar nanti bersama dengan Ustaz Yuslaidi selain menyampaikan maklumat-maklumat terkini yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Mereka akan sama-sama mengajak tuan-tuan menjadikan PAS cawangan ni sebagai nadi penggerak pada parti itu sendiri. Saya wakil daripada PAS Kawasan mengalukan kehadiran Ustaz Yuslaidi, mengalukan kehadiran tuan-tuan dalam majlis ini supaya kita sama-sama melihat kembali setahun yang lepas apa yang telah kita sempurnakan, apa yang kita telah lakukan untuk PAS cawangan masing-masing. Oleh kerana kebetulan malam ini malam perasmian untuk Musyawarah Agung, saya kira saya juga akan menyebut tentang peranan Musyawarah Agung itu sendiri sebelum saya akan insya-Allah menyentuh ke yang terkini insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan di perangkat cawangan masing-masing. Musyawarah Agung yang akan berlaku di perangkat cawangan masing-masing besok atau minggu depan atau seterusnya. Suatu benda yang kita perlu perhatikan ialah tuan-tuan kena melihat kembali sepanjang setahun 2011 yang lepas, apakah yang telah tuan-tuan lakukan kepada cawangan masing-masing. Apakah ahli di perangkat cawangan masing-masing bertambah? Apakah kerja yang telah kita lakukan untuk menambahkan bilangan keahlian kita? Apakah dakwah yang telah kita laksanakan kepada masyarakat di sekitar kampung kita, di unit tempat penempatan kita? Apakah penerangan, sebaran penerangan yang telah kita sampaikan kepada mereka? Dan kalau seandainya di sana di sini terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang berlaku dalam pengurusan kita, insya-Allah Musyawarah Agung ini akan menjadikan kita lebih baik untuk menilai kembali kelemahan-kelemahan yang lepas insya-Allah. Rakan-rakan dan sahabat-sahabat, orang bercakap tentang pilihan raya. Pilihan raya 13 ni orang semua bercakap. Semua orang menunggu. Orang PAS terutamanya menunggu saat tibanya pilihan raya ke-13 ni. Kalau dulu pada tahun lepas masyarakat menyangkakan pilihan raya akan berlaku pada bulan November 2011. Rata-rata orang bercakap pilihan raya akan berlaku pada bulan November. Bulan November telah berlalu. Kini orang bercakap pilihan raya akan berlaku dan paling akan dibubarkan minggu ini. Minggu ni. 2-3 hari mungkin. Ataupun tidak akan berlaku. Dan di atas kertas,
Rakan-rakan kita di wilayah persekutuan telah menyatakan bahawa SPR telah menyewa dewan-dewan di wilayah pada 11 dan 12 hari bulan 3. Sewa untuk urusan pengundian. 11 dan 12 hari bulan 3. Itu maklumat yang kita dapat. Dan kalau betul berlaku, mungkin dah bubar dah 3 hari lepas parlimen ni. Tapi melihat pada suasana sekarang, kemungkinan pilihan raya akan ditangguhkan lagi. Mungkin pada bulan Mei atau Jun 2012 ni. Wallahualam, kita pun tak tahu. Datuk Seri Najib yang tahu tarikh yang patut dia akan meletakkan pilihan raya. Itulah demokrasi di Malaysia. Kalau negara-negara maju, tarikh pilihan raya telah ditentukan dan semua orang tahu. Kita bersedia untuk menghadapinya. Tuan-tuan, pilihan raya umum ni bukan macam pemilihan jawatan kuasa PIBG. 2 minggu beritahu, notis bulan, 2 minggu. Bukannya notis untuk masyarakat memilih jawatan kuasa masjid. Ini memilih pimpinan negara. Patutnya kita tahu bila tarikh pilihan raya diadakan untuk kita membuat persiapannya sepatutnya. Rakan-rakan dan sahabat-sahabat, saya mengambil kesempatan ni untuk menyentuh sedikit isu-isu yang biasanya dibawa oleh UMNO kecangan masing-masing. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, UMNO sebenarnya bila pergi ke Cawangan, di antara isu yang dibawanya ialah, minta maaf, rakan kita di IP ada. Dia berjumpa orang Melayu, dia beritahu, wahai kaumku, sahabat-sahabatku, kalau seandainya tuan-tuan memberi undi kepada PAS, ini UMNO bila pergi ke Cawangan, kalau seandainya tuan-tuan memberi undi kepada PAS, sebenarnya tuan-tuan telah memberi undi untuk kemenangan DAP. Kalau tuan-tuan memberi undi kepada PAS, sebenarnya tuan-tuan telah memberi undi untuk kemenangan DAP. MCA pergi ke tempat Cina pula, penempatan Cina. Kalau tuan-tuan memberi undi kepada DAP, sebenarnya tuan-tuan telah memberi undi untuk PAS melaksanakan Islam di bumi Malaysia. Tuan-tuan tidak akan jumpa maklumat ni dalam utusan Malaysia. Tuan-tuan akan jumpa dalam Star, dalam Malaysia Kini, dan maklumat-maklumat yang lain. Dalam utusan, tuan-tuan akan jumpa MCA bercakap, kalau orang Cina beri undi kepada DAP, yang untungnya PAS, kerana PAS akan melaksanakan Islam di Malaysia. Itu hujah MCA. Jadi itulah sebab saya sebut bahawa sebahagian besar kita Melayu ni setiap masa ditipu dengan DAP ni. Itu rakan kita DAP sana. Tuan-tuan boleh tengok, kalau orang bertanya lah, di mana contoh buruknya DAP? Ramai orang bertanya. Kalau tuan-tuan tanya balik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, di mana buruknya DAP? Buruknya DAP bila dia berkawan dengan PAS. Sebelum DAP berkawan dengan PAS, DAP ni tak buruk macam mana? Tiba bila DAP berkawan dengan PAS, disebut dalam akhbar TV buruknya DAP ni. Begitu juga bila PAS berkawan dengan DAP, disebut dengan orang Cina betapa buruknya PAS ni. Untuk menjauhkan masyarakat daripada pakatan rakyat semuanya. Tuan-tuan, sebenarnya negara kita berlaku tidak adil dalam media. Kalau seandainya media ni adil, tuan-tuan boleh bayangkan, kalau seandainya kes lembu 250 juta ni dipaparkan dalam media secara adil, tuan-tuan boleh bayangkan agaknya kalau wartawan yang adil pergi ke kampung tanya Pak Cik tahu ke peruntukan 250 juta lembu untuk diternak untuk mengurangkan import daging dari luar negeri ke Malaysia. Pak Cik tahu ke 250 juta ni banyak mana? Tuan-tuan cuba bayangkan, dengan 250 juta ni kalau bagi satu orang miskin RM5,000 dengan nilai mungkin 3 atau 4 ekor lembu. 250 juta bagi dengan RM5,000. Mungkin RM5,000 dapat 4 atau 5 ekor lembu. 4-5 ekor lembu ni, tuan-tuan pergi kat kalkulator tu kira, 250 juta ni, kalau kalkulator murah tu, angka 250 juta ni tak boleh masuk. Tak boleh nak masuk. Dia banyak kan, 0000 ni, banyak. Tak boleh nak masuk dalam kalkulator murah ni. Tuan-tuan tahu berapa bilangan orang yang dapat? Hampir 50,000 orang miskin dapat. Dengan 250 juta. Tak tahulah kalau kalkulator tu salah. Saya tak ngira, saya suruh kawan-kawan saya tolong kira. Kalau seandainya dia 250 juta bagi kepada RM3,000, maksud seorang dapat RM3,000.
Orang miskin bagi RM3,000 nilai lembu, mungkin dalam lembu ni rasa nak dapat 3 ekor, rasa 3,000 ni. Dapat 2 ekor atau 3 ekor lembu, termasuk anak yang kecil. Untuk bagi orang miskin bela. Tuan-tuan tahu berapa ribu orang dapat? 83,333 orang. Dengan 260 jutanya. 83,333 orang. Masyarakat, keluarga yang akan dapat lembu untuk diternak, untuk mengurangkan kemiskinannya. Tuan-tuan, rakan-rakan dan sahabat-sahabat. Itulah saya sebut. Kalau media ni adil. Kalau media ni adil. Jangka hayat Barisan Nasional atau BN ni, atau UMNO mungkin dalam masa seminggu 2 minggu, lepas tu orang akan meninggalkan UMNO ni. Percayalah. Kalau media berlaku adil. Dan yang terbaru, kes Tai Pusang kan. Saya tak cerita banyak ustaz di belakang ni. Dia akan ceritakan. Kalau media berlaku adil, pergi jumpa dengan Tok Imam kampung. Pakcik Tok Imam sini ke? Wartawan tanya. Katakan wartawan TV satu pergi kat kampung, pergi ke Tok Imam Luik ni. Tanya, Pakcik Tok Imam sini? Ya, saya Tok Imam sini. Pakcik tahu ke? Pakcik tahu ke Perdana Menteri kita pergi ke Batu Cave, menyambut perayaan Tai Pusang? Ini gambar dia Pakcik. Apa rasa Pakcik? Apa pandangan Pakcik? Pensan Pakcik tu. Pensan Tok Imam tu kalau melihat gambar bagaimana Perdana Menteri kita memakai pakaian yang sesuai dengan baju Tai Pusang. Dan dia letak replika Perdana Menteri kita hampir sama besar dengan patung yang warna emas tu kan. Hampir sama besar. Tuan-tuan bayangkan. Kalau media adil saya sebut tadi. Nescaya Tok Imam kat kampung-kampung pasti tidak akan lagi mengundi UMNO. Tetapi TV akhbar akan mengolah benda ini. Dan tidak akan keluar dan TV dan akhbar utusan insya-Allah. Jadi sidang jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Sekali lagi saya mengalukan kehadiran tuan-tuan, puan-puan dalam majlis perasmian Musyawarah Agung Kelompok Dun Luik ini. Mudah-mudahan cawangan tuan-tuan akan berjalan dengan baik, melaksanakan tugas yang sepatutnya, dan insya-Allah tuan-tuan letaklah harapan bahawa pada pilihan raya ke-13 ni sepatutnya kita meletakkan harapan masyarakat supaya memilih Pakatan Rakyat untuk menguasai Putrajaya insya-Allah. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan isu yang mengatakan kalau seandainya Pakatan Rakyat kita sebut, kita ulang balik, kalau seandainya Pakatan Rakyat memerintah Malaysia, DAP lah akan menguasai negara. Tidak. Pahang ni tuan-tuan kena tahu, Pahang ni DAP bertanya 7 kursi je. Tanya sahabat kita sana. DAP ni 7 kursi je dia bertanya di Pahang ni. Bila masanya pula DAP akan menguasai orang Melayu di Pahang ni. Tolong sampai kepada rakan-rakan UMNO, kita beritahu dia, DAP bertanya 7 kursi je di Pahang ni. Bila mana DAP boleh menguasai Pahang ni? PAS bertanya 21 kursi. PKR bertanya 14 kursi. 21 kursi yang PAS bertanding ni tempat UMNO. Dan seandainya PAS menang di semua kursi, 21 kursi, PAS akan merentah Pahang. Kalau DAP menang semua 7 kursi, DAP tak akan merentah Pahang. Dia akan menjadi rakan yang akan bersama-sama dengan Pakatan Rakyat yang akan merentangi Pahang. Begitu je perangkat pusat. Parlimen ada 222 parlimen. DAP bertanding paling tinggi 60 kursi. Jadi tuan-tuan jangan bimbang lah. Tuan-tuan jangan bimbang. Keyakinan, letakkan keyakinan pada diri tuan-tuan yang PAS cawangan-cawangan ni bahawa insya-Allah Pakatan Rakyat tidak akan menggadaikan perjuangan yang telah disebut oleh rakan-rakan sahabat-sahabat kita, pimpinan kita dalam mengurus mentadbir negara. Kita akan berlaku adil kepada semua rakyat, sama ada mereka yang beragama Islam atau tidak beragama Islam, yang berbangsa Melayu, Cina dan India. Kita akan meletakkan mereka dalam suasana yang selesa dan aman untuk hidup dengan lebih harmoni insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.